Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan semua ahli-ahli jemaah. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana setiap kali khutbah dibaca ada menyuruh kita beramal dengan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Setiap kali kalau tak silap saya. Berpesan supaya kita mengamalkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak bagi kita beramal dengan amalan yang lain. Yang lain. Tak payahlah kita nak fikir-fikir macam mana nak beramal dengan amalan yang lain. Kita beramal dengan ahli sunnah wal jamaah. Buat apa nak fikir susah-susah sangat. Nak beramal tarikat itu, tarikat ini tak payahlah. Kita baca akidah ahli sunnah wal jamaah cukup. Lagi. Nanti kalau kita banyak fikir sana fikir sini macam lama-lama kita pun jadi keliru. Jadi keliru. Dia. Macam orang nak pilih pakaian. Macam orang nak pilih pakaian. Bila dia pergi ke satu tempat tu pakai pakaian tu terlalu banyak sangat. Yang ni tengok yang ni cantik, tengok yang ni cantik, tengok yang ni cantik, tengok yang ni cantik, lama-lama dia pun tak nak beli. Yang mana satu nak akhirnya balik tangan kosong tak boleh apa. Dia. Jadi kita pun tak payah dia fikirlah. Akidah yang lain tu. Jadi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini kitab yang dikarang oleh seorang ulama, Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Apalah. Jadi pada malam ini kita teruskan tajuk kita. Kalau yang Jawi punya muka surat 88. Yang Rumi punya saya tak tahu. Ada Rumi sini? Ada tak? Ada. Sekarang ni kitab pun ada dua. Ada dua. Rumi ada, Jawi ada. Yang Jawi tu saya tengok makin berkurangan dah. Agaknya makin ramai orang tak minat ke baca Jawi ni. Banyak yang beli hak Rumi. Banyak beli hak Rumi. Jadi pencetak ni pun dia tengok mana yang laku. Mana yang laku itulah yang dia buat pencetak. Banyak kitab-kitab yang dulunya asal dia tulisan Jawi diubah pada tulisan Rumi. Saya kalau nak baca kitab-kitab agama ni saya suka Jawi. Sebab ada perkataan-perkataan Arab tu kalau tulis Rumi payah sikit kita nak baca. Perkataan-perkataan Arab tu. Kalau perkataan Melayu tak apalah. Dia perkataan-perkataan yang berasal daripada bahasa Arab tu. Bila tulis Rumi, dah kita nak baca apa benda ni. Dia. Tak apalah. Tak salah pun kalau nak baca Rumi. Jadi pada malam ini yang ke-6. Yang ke-6. Salah satu daripada rukun apa? Rukun iman. Salah satu daripada rukun iman ialah yang ke-6 ya. Rukun iman itu 6. Rukun iman itu 6. Makrifah kepada qada dan qadar. Makrifah ni mana mengenal kepada qada dan qadar. Qada dan takdir. Kepada qada dan takdir.
Iaitu makrifah kepada hukum Allah dan takdirnya. Bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Dan semuanya adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak yang direncanakan Allah mengikut peraturan yang ditetapkan dalam alam ini. Ini semua yang berlaku ni, kejadian-kejadian yang berlaku ni, dia ada apa ni, mengikut peraturan-peraturan dia. Allah yang menetap peraturan tu pun Allah juga yang menetapkan. Peraturan itu pun Allah juga yang menetapkan. Bukan dia jadi dengan sendiri. Sudah. Kalau mati itu Allah juga yang tetapkan. Dengan peraturan-peraturan Allah, mesti ada bersebab. Mati ni ada apa? Ada bersebab. Paling tidak pun sakit apa? Paling akhir sekali lah, dah payah-payah sangat, dah tak ada modal nak kata apa, sakit apa? Sakit tua. Itu dia punya alasan dia, akhir sekali dah tak kira apa, sakit tua. Rupanya manusia ni paling kurang pun dia mati dengan sebab sakit tua. Kadang-kadang adalah sebabnya sebab berlaku kemalangan ke, sebab penyakit jantung ke, sebab itulah, sebab inilah. Mesti ini sebab ini juga Allah yang tetapkan. Sebab ini pun Allah yang menetapkan. Itu dia. Sebab sakit tua ni pun Allah juga menetapkan. Allah juga yang menetapkan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang Tuhan panjangkan umur dia, dia punya kehidupan dia akan berkurangan sikit. Makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Mata makin lama makin kabur, makin lama makin kabur. Apa lagi? Begitulah. Apa pun, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Tuhan kata, siapa yang Tuhan panjangkan umur, dia akan memang berjumpalah dengan benda-benda macam tu. Dia lama-lama dia makin uzur. Dia bukan makin lama makin kuat, tak ada. Dia tak ada. Makin lama makin kuat, tak ada. Tuhan pun dah kata dah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Peraturan-peraturan itu pun Allah juga yang menetapkan. Itu yang dikatakan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah ini ada dia punya sebab musabab dah. Ada sebab musabab dia. Banjir berlaku. Apa sebab dah? Macam-macam lah. Kaji cuaca punya pendapat. Macam-macam lah. Beginilah kerana itulah, kerana inilah. Macam-macam lah. Sebab dia banjir. Tempat yang tak pernah berlaku banjir, tiba-tiba diselangor banjir. Dia. Kaji ada ni dia sebab dah, ini ada. Maknanya ada sebab, ada sebab. Paling akhir sekali, payah sangat sebab dia apa dia? Hujan turun terlampau lebat, itu paling akhir sekali lah. Dah tak tahu nak fikir-fikir, hujan turun melebihi daripada kadar biasa. Melebihi daripada kadar biasa. Sampai air pun tak tahu nak pergi ke mana dah. Nak pergi ke laut berpasang. Laut pun dah. Sebab time laut pasang dalam. Nak buang ke mana? Jadi air lama-lama tu dia. Hujan turun melebihi pada kadar biasa. Itu pun peraturan Allah juga yang menetapkan tu. Itu pun qada Allah juga. Maknanya apa yang berlaku ni semua dalam perancangan dia, tak akan berlaku dengan tidak ada sebab dia. Ada dia punya peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam alam ini lah.
peraturan-peraturan Tuhan tetapkan begini, kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Dia. Itu Allah juga yang menetapkan. Peraturan itu dikatakan qada dan takdir. Sehubungan dengan ini, iman adalah khusus mempercayai perkara-perkara yang batin yang tertakluk dengan perbuatan hati, yaitu mempercayai Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qadar baik dan jahat. Dengan sebab itulah apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai seorang Arab Badui bertanya mengenai iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrih." Percayalah engkau kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghuraikan bahawa iman itu adalah tertakluk di bawah 6 perkara tersebut yang menjadi rukun iman dan juga menjadi asas agama Islam. Tidak beriman bagi mereka yang tidak Islam dan tidak Islam bagi mereka yang tidak beriman. Dengan arti kata yang lain, iman dan Islam tidak berasingan dan tidak boleh dipisahkan, di mana iman adalah menjadi syarat sah Islam. Dengan sebab itu iman tadi terbahagi pada dua, iaitu iman kamil dan iman naqis. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk dalam hati kamu, berkatalah sahaja kami telah Islam. Islam, dia kata ni, Islam dan iman itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Islam, iman ialah percaya di hati, percaya di hati. Islam itu pelaksanakan dia, pelaksanaan dia. Iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Bahkan di mana iman itu menjadi syarat sah Islam. Iman itu menjadi syarat bagi sah Islam. Kalau orang tu dia mengaku dia Islam tapi tak beriman, makna Islam dia pun tak sah. Islam dia pun tak sah. Dia mengaku dia Islam tapi tak beriman. Iman dia pun tak, Islam dia pun tak sah. Iman itu ada iman yang naqis dan ada iman yang kurang. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, kamu belum beriman. Jangan berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja kami telah Islam. Kamu, oleh kerana kamu iman kamu belum mantap lagi, kamu tak payahlah kata mengaku kamu iman, kamu kata kamu Islam, cukuplah dulu. Cukuplah dulu. Kerana Islam itu ada Islam yang kamil, ada Islam yang naqis. Yang kamil dengan naqis ini ada bab apa? Ada kamil, ada naqis. Dalam bab apa? Ingat? Dalam bab apa ada? Dalam bab apa yang ada tersebut kamil, naqis? Ingat tak? Ingat? Ingat? Idgham. Idgham kamil, idgham naqis. Ada. Ada. Idgham bila gunnah illa idgham bi gunnah. Idgham kamil, idgham naqis. Ya. Iyalah tak apalah, saja aja nak.
Bukan ada apa pun. Nak bagi ingat kita. Ya, ada. Dalam bab lain pun ada dia kata. Ya, dalam kamil nanti. Apalah. Jadi iman yang kamil. Iman yang kamil ni iman yang cukup mantap lah. Yang kamil. Yang nakis ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di kalangan kamu ni, tak beriman selagi kamu tidak mengasihi saudara kamu macam mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Itu dia. Jadi Tuhan Nabi kata apa? Kamu tak beriman selagi kamu tidak mengasihi saudara kamu macam mana kamu kasih diri kamu sendiri. Nak cari orang kasihkan orang lain macam kasih diri dia sendiri. Saya ingat kalau dalam Malaysia ni berapa persen sangat. Di luar negeri saya tak tahulah. Kalau dalam Malaysia ni berapa persen sangatlah orang yang mengasihi orang lain sama macam dia kasih diri dia sendiri. Payah kan? Nak cari orang tu dia kasih orang lain macam mana dia kasih diri dia sendiri. Payah. Kebanyakan manusia ni dia mementingkan diri dia. Kebanyakan. Kebanyakan. Susah katalah. Kebanyakan manusia ni dia mementingkan diri dia aja. Yang betul-betul kasih, kadang-kadang mak bapak dia pun dia tak kasih sangat, dia pentingkan diri dia sendiri juga. Susah kata orang lain. Mak bapak dia pun dia tak sayang macam diri dia. Kalau mak bapak dia sakit pun dia tak ada apa dia dah. Dia tak ada risau apa. Kalau mak bapak dia tak makan pun, tak makan tekan tak apa dia dah. Orang tua bukan nak makan banyak dah, tak apa Dia makan sedap-sedap. Dia makan sedap-sedap. Tak ada pun dia teringat nak bagi mak bapak dia. Jadi kita kata orang tu tak beriman, kata Nabi kata tak beriman. Kamu tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selagi kamu tak sayang orang lain macam mana kamu sayang diri kamu sendiri, selagi itulah kamu tak beriman. Betul ke tak beriman? Betul ke tak beriman? Macam mana nak jawab? Kalau kira-kira macam ni, ramailah orang tak beriman. Berapa persen sangatlah manusia ni yang sayang orang lain macam mana dia sayang diri dia sendiri. Berapa persen sangat? Makna dia apa dia? Inilah yang dikatakan apa? Iman yang kamil dengan iman yang naqis. Bukan tak beriman, cuma kurang, iman dia kurang. Yang tak sayang orang lain macam mana apa? Macam mana dia sayang diri dia sendiri ni, mana dia orang tu iman dia tak sempurna. Masih lagi iman yang naqis. Imam, masih lagi iman yang naqis. Dalam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menghormati jiran dia. Berapa ramai yang tak hormat jiran? Adakah yang tak hormat jiran tu tak beriman? Tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada hari kiamat? Beriman juga, tapi kepada iman yang naqis, yang kurang. Itu dia punya. Ada iman, ada. Nak
cari iman yang kamil, ini yang payah. Payah. Nak cari iman macam iman Abu Bakar. Ini yang payah. Payah. Bukan tak ada. Tapi dia punya persen dia rendah lah. Adakah mereka tu tak beriman? Adakah yang tak mau, yang pergi buat tak peduli ya? Tak beriman? Beriman juga. Tapi apa dia? Iman apa? Naqis lah. Ada iman ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu selagi kamu tak apa? Tak sayangkan keluarga anak orang lain macam mana kamu sayangkan diri kamu sendiri. Nak cari orang sayang orang lain macam dia sayang diri sendiri. Dengan mak bapak pun. Ada yang sayang, dia sayang jugalah, tapi diri dia dululah. Apa kira pun diri dia dululah. Itu dia. Sebab tu iman itu iman yang iman bukan tak beriman, tapi iman yang naqis, yang kurang. Bukan kita nak ni. Itulah. Tapi bukan nak kata orang ramai macam tu. Ini bukan kita nak kata ke orang ini ramai macam itu. Nak cari orang tu betul-betul ambil perhatian hal orang lain ni. Orang lain susah dia pun rasa tak dia pun rasa tak lalu makan bila dengar orang lain susah dia pun sikit sangatlah. Yang kebanyakan tu dia bantai semacam juga. Dia. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu selagi kamu tak sayang orang lain macam mana kamu sayang diri kamu sendiri. Berapa persen nak jumpa macam tu? Kalau macam tu semua tak beriman lah. Tapi beriman juga. Iman yang nafis, bukan tak beriman langsung. Itu dia. Sebab tu kata la yu'minu tu bukan makna tidak beriman. Makna tidak sempurna iman. Nafyul kamal nama dia, nafi. Macamlah saya nak bagi bandingan lagi. Macamlah dalam hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sembahyang orang yang tidak tidak membaca Fatihah. Imam Syafi'i terjemah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Imam Syafi'i terjemah tidak sah sembahyang bagi mereka yang tak baca Fatihah. Imam Hanafi terjemah lain. La salata tu maknanya tidak sempurna. Bukan maknanya tidak sah. Macam tadi lah juga. La yu'minu, tidak beriman, bukan tak beriman, tidak sempurna iman. Yang ni pun la salata bukan makna tidak sah sembahyang, tidak sempurna sembahyang. Imam Hanafi punya terjemah. Dengan sebab tu Imam Hanafi dia kalau tak baca Fatihah susah sembahyang. Tapi baca juga dia. Dia kata kalau tak baca Fatihah tu tak sempurna, bukan tak sah. Tak sempurna. Sebab tu mereka memilih untuk baca juga. Baca. Tapi kalau baca mana-mana ayat pun dah sah dia dah. Mana-mana ayat pun dah sah. Berdasarkan apa? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu. Dia berpegang pada tu. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana-mana yang mudah.
Kalau baca Fatihah tu untuk nak mendapat markah penuh lagi, baca Fatihah. Nak dapat kesempurnaan. Tapi kalau tak baca Fatihah, baca yang lain pun dah cukup. Tapi tak sempurna lah sembahyang tu dia dah. Dia dah satu dia baca. Sama lah juga tadi. La yu'minu bukan tak beriman. Tapi tak makna dia tak apa? Tak sempurna iman. Baiklah. Itu ada iman yang kamil, iman yang naqis. Nabi kata apa lagi? Al-muslimu man salimal muslimun. Siapa hafal ayat tu? Al-muslimu man salimal muslimuna min apa? Apa tak? Min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam ialah orang yang selamat lidah dia dan selamat tangan dia daripada menyiksa orang lain. Mulut dia tak kata orang lain, tangan dia pun tak menyakiti orang lain. Itulah yang dikatakan orang Islam. Tapi berapa ramai orang Islam yang mulut dia suka apa? Suka menyakiti orang lain. Mulut pakai bantai, pakai hentam. Berapa ramai? Itu dia. Tak Islam ke? Islam, tapi Islam apa? Islam nakis lah. Mana al-muslimu man salimal muslimun. Islam yang sebenar ialah orang yang lidah dia tidak menyakiti orang lain, tangan dia pun tak menyakiti orang lain. Itu Muslim yang hakiki. Tapi kalau yang tak hakiki ni, yang Islam yang Muslim yang nakis ni, banyaklah. Yang kutuk orang sana, kutuk orang sini. Banyaklah. Itu dia. Iman pun ada imam yang nakis, Islam pun ada Islam yang kamil, Islam yang nakis. Itu dia. Baiklah. Jadi kita kena percaya kepada qada dan qadar ni kita wajib mempercayainya. Kalau tidak mempercayai satu daripada rukun iman, supaya macam tak percaya semualah. tak percaya semua. 6 tolak 1 kosong. Itu dalam kaedah rukun iman, 6 tolak 1 jawab dia kosong. Bukan 6 tolak 1 jawab dia 5. Yang 6 tolak 1 jawabnya 5 ni masa kita mengaji di sekolah tu. Kita mengaji di sekolah, 6 tolak 1 jawab dia 5. Tapi dalam bab iman ni, 6 tolak 1 jawab dia kosong. Jawab dia kosong. Tak beriman satu habis. Kita tak beriman. Yang tu sahaja cakap apalah, pandai lah macam mana pun. Tak percaya sebahagian daripada ayat Quran pun habis. Bukan kata yang lain, bukan kata yang lain, ayat Quran pun cukup lah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman sebahagian daripada ayat Quran dan kamu tolak sebahagian yang lain? Kalau buat macam itu kamu tak ada apa. Itu dia. Kena beriman semua ada sekali. Percaya adanya mahsyar, percaya adanya syirat, percaya kena adanya surga neraka. Ayo Ustaz, rukun iman mana ada sebut percaya kepada surga neraka Ustaz? Rukun iman mana ada sebut percaya kepada ni azab kubur semua, apa semua tu? Mahsyar apa semua tu? Adakah rukun iman? Adakah? Tak ada kan? Ada sebut tak rukun iman yang 6 tu? Percaya kepada surga neraka ada sebut tak? Ada tak? Tak ada. Habis tu. Kena percaya juga yang tu. Percaya tentang mana? Melalui ayat Quran lah. Sebab dalam Al-Quran tu ada
ada sebut tentang benda-benda macam tu. Benda-benda yang gaib tu. Bila kita percaya kepada Al-Quran, bukan tekak percaya Quran je, percaya dengan isi-isi tu semua. Cerita-cerita dalam tu kena percaya, bukan tekak percaya. Aku percaya Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tekak percaya macam tu ya tak ini. Kena percaya dengan isi-isi dia sekali. Tuhan kata percaya kepada Al-Quran, pada kitab. Mana? Kalau kita ni kitab Al-Quran. Kena percaya. Apa yang ada dalam Al-Quran tu kita kena percayalah. Baru beriman. Percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Allah dengan sifat-sifat dia, dengan asma' dia, nama-nama dia. Kita kena percayalah. Itu dia. Ini kalau orang yang baru masuk Islam ni, kata Nabi kata, sementara belum mantap lagi iman kamu tu, katakanlah kamu Islam. Kamu tak layak lagi nak kata kamu beriman. Kamu cakap kamu Islam ni baru. Tak apalah. Jujur Nabi kata Islam pun bukan. Kalau Nabi kata beriman pun bukan, Islam pun bukan. Lagi teruk. Apalah. Orang baru-baru. Yalah. Perbincangan dan kesimpulan. Ada perbincangan, ada kesimpulan. Rukun iman. Rukun iman ialah mempercayai Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qada dan qadar, baik atau jahat dari Allah. Yang kita bincang hari ini ialah tentang qada dan qadar, baik buruk, itu semua ketentuan Allah. Tapi kita kena berusaha, usaha ni di tangan kita. Ikhtiar ini di tangan kita. Apa ni dia punya hasil itu Tuhan yang menentukan. Hasil ni Tuhan yang menentukan. Kalau hasil itu diambil kira, maka Nabi Nuh gagal. Kalau hasil itu diambil kira, maka Nabi Nuh gagal. Gagal dia sebagai seorang Nabi. Pasal apa? Pasal apa kita kata gagal? Pasal tak ramai yang beriman, tak ramai. Maknanya gagal lah dia. Anak dia pun dia tak boleh tarik masuk Islam. Mana dia gagal lah. Tapi kita tak boleh kata dia gagal. Pasal apa? Yang penting dia apa dia? Apa yang saya cakap tadi? Yang penting dia adalah usaha. Dia dah usaha, sedaya upaya dah. Tapi nak buat macam mana? Anak dia. Anak dia tak mau beriman juga, nak buat macam mana? Itu kata. Usaha tu penting. Usahalah yang akan dipersoalkan. Bukan hasil dia. Yang Tuhan nak persoalkan ini adalah usaha kita, bukan hasil dia. Kalau anak kita jahat, kita dah apa? Kita dah didik dia dengan baik, tapi jahat juga lagi. Kita dah usaha sungguh-sungguh dah, tapi tiba-tiba tak mau baik, tak mau elok juga. Anak orang sebelah tu biak ya, tiba-tiba jadi baik. Anak orang sebelah tu, mak dia tak ambil peduli pun. Bapak dia duduk di kedai judi je. Bapak dia duduk di kedai judi je. Anak dia boleh jadi ustaz. Ada. Ini jangan kata tak ada. Saya kata ni ada lah ni. Bapak dia duduk kedai judi. Kedai judi dia macam ambil peduli buat anak dia. Tapi akhirnya anak dia apa dia? Yang seorang tu anak tok guru. Anak tok guru.
Duk main judi. Anak guru duk main judi. Ini. Tapi bukan kita bolehkah kita nak salahkan tok guru tu? Tak boleh. Dia dah ajak dah anak dia, tapi anak dia jenis degil belakang dia. Di belakang dia tak main depan-depan. Dia main mana? Larat kah? Bapak ni nak ikut ke mana apa? Ke mana anak tu nak pergi? Tak larat. Mana larat nak ikut? Anak seorang pun tak larat. Larat kita nak ikut? Pak Imam, larat tak? Tak larat kan? Kita pun ada tugas kita. Tapi yang dipersoalkan ialah usaha kita. Usaha kita ada. Kalau nak kira gagal, kalau hasil nak diambil kira, apa dah? Nabi kita pun gagal. Pasal apa? Kalau kita kata kalau hasil diambil kira, Nabi kita pun gagal. Pasal apa kita kata gagal? Tak berjaya nak mengislamkan Abu Talib. Tak berjaya nak mengislamkan Abu Talib. Sedangkan Abu Talib lah yang menjaga dia daripada Nabi dah duduk dengan Abu Talib ni. Daripada umur apa? Umur apa? 8 tahun. 8 tahun duduk dengan Abu Talib. Sampai kahwin. Kahwin dengan Khadijah ni pun Abu Talib yang menguruskan. Itu dia. Tapi bukan Nabi tak usaha. Nabi dah usaha dah. Nabi dah usaha dah, tapi tak mau juga. Tak mau juga nak buat macam mana. Tapi tu tak boleh nak hasil, tak boleh nak dia kalau hasil nak jadikan ukuran, habislah. Tapi Nabi dia dah usaha. Kita macam itulah juga. Kalau anak kita tak mau ikut, kalau tak mau, kita dah tunjuk aja lah, tapi dia buat juga. Itu di luar Tuhan tak. Tuhan. Tapi kalau kita biak, kalau kita biak dia jadi jahat, kita biak. Yang tu. Isteri kita pun serupa juga. Isteri kita pun serupa juga buah jagaan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua ni ada jagaan, penjaga. Dan kamu akan disoal tentang penjagaan kamu. Kita sebagai suami, macam mana tanggungjawab kita sebagai jaga isteri kita. Itu dia. Dia tak pakai pakaian yang menutup aurat. Dia dapat dosa. Kita pun dapat dosa sama. Itu dia. Kalau kita buat jahat, dia dapat dosa tak? Dia tak dapat dosa. Bukan dia yang ini ya. Itu dia. Ini qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah ini mengikut apa? Mengikut ini jalan cerita dia. Tuhan dah susun jalan cerita dah. Jalan ada sebab musabab dia. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami dah tunjuk jalan. Jalan apa? Jalan nak jadi kafir atau nak jadi Islam atau nak jadi kufur. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami dah tunjuk, Tuhan kata kami dah tunjuk jalan. Jalan apa? Jalan orang bersyukur, jalan orang yang kufur. Jalan Tuhan tunjuk. Di sini nak pergi sana, di sini nak pergi Pulau Pinang, ini nak pergi Kuala Lumpur, pilihlah. Dia. Ini jalan nak pergi ke neraka, ini jalan nak pergi ke surga. Tak ada. Tuhan tunjuk kita. Kita lah yang milih. Hasil daripada pilihan kita itulah yang didakwa di hari kiamat. Hasil daripada pilihan kita. Kita yang pilih. Kita yang pilih. Sudah. Rukun iman sebanyak 6 perkara terkandung dalam suratul Baqarah. Ayat apa? Ayat 28
285. Mana ada 28? 285. Ayat 285. 285. 285 dah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Muka surat 85. Muka surat 85. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini ada apa? Amana billah. Kullun amana billah. 1. Wa malaikatih. 2. Wa kutubih. 3. Wa rusulih. 4. Ada 4 ya? Ada 4 saja. Dia tak sebut 6. Walaupun dia tak sebut 6, tapi ada di apa dia? Ada pada apa? Pada ayat yang lain. Dia kadang-kadang ni ya ada ayat yang lain. Muka surat yang sama juga. Muka surat yang sama tu dia sebut 5. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5. Dalam ayat ni ada sebut 5. Dalam ayat ni ada sebut 5. Tapi yang 6 ni mana? Yang 6 tu disebut daripada hadis, hadis. Dalam ayat Quran pun ada juga. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar ar-ra'du. Ada. Dia sebut dalam ayat yang lain. Sebab itu kita kalau nak memahami Al-Quran, kita tak boleh baca satu ayat je. Kita tak boleh baca satu ayat je. Nak faham Al-Quran kena baca. Dia kadang-kadang dia berkait ayat ni sambung dengan ayat tu. Hendaklah dibaca bersama dengan ayat-ayat yang lain. Ada ayat ini. Macam kita nak memahami undang-undang sibil lah juga. Undang-undang sibil ni pasal ini hendaklah dibaca bersama dengan pasal yang satu lagi. Disebut dibaca bersama. Baru lengkap. Kalau baca tang ini je tak lengkap. Kena baca bersama. Ayat Quran pun supaya juga hendaklah ayat ini dibaca bersama dengan ayat yang lain. Ada lagi ayat lain. Cantum. Itu dah kaedah dah. Al-jam'u bainal adillah. Dalam ilmu apa? Ilmu usul fiqh dia kata al-jam'u bainal adillah al-mutafarriqah. Hendak menghimpunkan beberapa dalil yang tak setempat. Mutafarriqah ni yang bertabur. Di sini ada, di sana ada. Al-jam'u bainal adillah. Ya. Jangan kita ada baca baca sekerat-sekerat tadi langsung ayat tu je. Tak boleh. Tak boleh. Macam contoh dia. Nak apa? Lupa dah saya contoh dia. Tak apalah. Kesimpulan. Kesimpulan. Muka surat apa kita baca tadi? Buka-buka lupa balik. Apa? Adik. Betul.
Yang kedua, rukun iman sebanyak 6 perkara terkandung dalam suratul Baqarah ayat 285. Dalam suratul Nisa ayat 136. Dalam suratul Baqarah ayat 177. Dan dalam hadis Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah dan Umar Al-Khattab. Gitu dah. Jadi campur daripada ayat Quran pun ada. Lepas tu nak bagi cukup 6 tu ambil daripada hadis. Daripada hadis. Macam rukun sembahyang jugalah. Contoh macam rukun sembahyang juga. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, hendaklah basuh muka kamu, wa aydiyakum, tangan kamu, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum, basuh kaki. Berapa? Muka, tangan, kepala dan kaki. 4 ya. Kita belajar apa? Kita belajar di mana? Kita belajar dalam kitab dia kata 6. Mana datang lagi 2? Ambil daripada mana? Hadis, ambil daripada hadis. Niat tu diambil daripada apa? Innamal a'malu binniyat. Nabi kata ada. Ambil daripada innamal a'malu binniyat. Ambil daripada situ. Sebab tu dalam rukun apa? Ni fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Diambil daripada perkataan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Yang tertib tu ambil daripada mana pula? Yang tertib tu ambil daripada mana pula? Ada ustaz ajar? Ada ustaz ajar tak? Yang tertib tu ambil daripada mana? Yang tertib tu diambil daripada perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah. Mulakanlah dengan apa yang Tuhan mulakan. Kalau Tuhan mulakan basuh muka lah dulu. Itu dia. Kalau Tuhan mulakan dengan basuh muka, basuhlah muka dulu. Lepas muka Tuhan sebut apa? Tangan. Lepas tangan Tuhan sebut apa? Kepala. Lepas kepala Tuhan sebut apa? Kaki. Ikutlah. Ya, kata Nabi kata ikutlah. Ibda'u bima bada Allah. Mulakanlah dengan apa yang Tuhanmu mulakan. Dia. Macam dalam bab juga dalam bab apa? Tawaf. Nak mula daripada mana? Nak mula daripada apa? Bukan tawaf sa'i. Nak mula daripada mana? Sa'i mula daripada mana? Mula daripada Safa, berakhir di Marwah. Ada ayat Quran dia. Apa ayat Quran yang berkenaan dengan Safa dan Marwah ni? Siapa hafal? Ayat yang berkenaan dengan Safa dan Marwah. Tak ada yang hafal? Tak ingat? Iyalah ayat dia. Ayat dia apa? Ayat Quran tu. Safa. Innamas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Tuhan sebut apa?
Safa dulu baru Marwah. Dengan sebab itu, mulakanlah daripada Safa, berakhir di Marwah. Sebab Tuhan sebut apa? Safa dulu, lepas tu baru Marwah. Dia. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dia Tuhan sebut Safa dulu, lepas tu baru Tuhan sebut Marwah. Jadi sebab tu ni apa? Safa, orang pergi wajib mengerjakan haji mula daripada Safa, berakhir di Marwah. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, ibda'u bima bada Allah. Mulakan saja dengan apa yang Tuhan mulakan. Saya banyak cakap. Tuhan dah mulakan dengan muka, basuhlah muka dulu. Lepas tu basuhlah tangan, lepas tu sapulah kepala, lepas tu basuhlah kaki. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang bertelingkah dalam masalah ni. Dia kata tak payah tertib. Ada imam yang mengatakan tak payah tertib. Imam mana? Imam Hanafi. Imam Hanafi kita tak payah tertib. Pasal apa? Tuhan gunakan waw dan. Dan tu tidak menunjukkan tertib. Wa tu mana dan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu wa arjulakum wa juga. Tuhan tak gunakan summa. Kalau summa baru li tertib. Waw tu bukan menunjukkan tertib. Waw tu li mutlaqil jam'i. Kalau kaedah apa? Kaedah nahwu dia kata al-waw li mutlaqil jam'i la li tertib. Sebab itulah Imam Hanafi kata tak payah tertib, tak apa. Kalau ikut tertib tu itu sunat je tak. Sunat je tak tertib tu. Awal bagaimanapun Imam Hanafi pun di pemula pun basuh muka juga. Tak pernah di pemula dengan basuh kaki. Tapi kalau di pemula dengan basuh kaki pun sah juga. Kerana bagi mereka tertib itu tak wajib, sunat tertib. Ya. Baiklah. Itulah jadi qada dan qadar ini Tuhan tentukan mengikut apa? Ada jalan cerita dah. Ada jalan cerita. Dia bukan berlaku dengan tak ada sebab. Dia berlaku ada sebab. Macam saya kata tadilah. Kalau orang tua tu kalau dia mati paling akhir sekali dah tak ada alasan dah. Apa dah? Sakit tua. Dia ni sakit apa? Sakit tua. Sakit tua dah. Dah tak ada alasan dah. Nak kata dia sakit jantung, dia tak ada sakit jantung. Nak kata dia sakit kecil manis, dia tak ada kecil manis. Darah tinggi, tak ada darah tinggi. Tapi mati juga. Pasal apa? Mati sebab apa? Sakit tua. Itu dah akhir sekali. Tak apalah, cukuplah untuk malam ini. InsyaAllah. Hari ni berapa bulan 10. Hari bulan ni pada pengingat. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawtan adwa bi nur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.